Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Al-Hakim bin Din, digelar di PSU 4A dan nombor matrik di HSU 202025433. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang begitu menarik, iaitu peranan anggota Majlis Kawal Selia Umrah, iaitu MKSU dalam mengawalkan selia penipuan umrah. Pembentangkan ini kami akan menerangkan hanya 3 sahaja di antara anggota majlis tersebut. Yang pertama ialah MAFCOM, Bumitra dan SSM. Okey, pengenalan. Kita sebagai umat Islam seharusnya sedar bahawa tuntutan ibadah haji dan umrah ni adalah satu kewajipan ke atas semua umat Islam bagi yang berkemampuan. Terdapat servis pakej haji dan umrah yang menjadi pemacu ekonomi bagi pengusaha-pengusaha agensi pelancongan haji dan umrah. Namun begitu, ada yang setengah pihak yang mengambil kesempatan atas keuntungan dengan dasar menipu seperti menawarkan pakej yang murah. Oleh itu, kerajaan menubuhkan Majlis Kawal Selia Umrah iaitu MKSU pada 28 Ogos 2014 untuk menangani kes penipuan dan pengendalian pakej umrah yang kurang memuaskan. Ia juga merupakan badan yang menyelaras dan mengawal selia berhubung dengan perkara-perkara berkaitan dengan pengendalian pakej umrah, pengenalan kepada lesen khas umrah untuk pengusaha-pengusaha pelancongan dan juga hak-hak kepenggunaan kepada aspek pelancongan. Okey, siapakah ahli MKSU ni? Okey, MKSU dianggotai oleh pelbagai agensi badan persatuan yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak dalam mengendalikan isu berkaitan dengan pakej umrah ni. Okey, ahli MKSU ni terdiri pada 13 ahli, iaitu yang pertama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan iaitu KPK, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jabatan Perdana Menteri iaitu Jauhar. Yang ketiga ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan iaitu KPDNKK. Seterusnya ialah Kementerian Luar Negeri iaitu KLN, Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM. Kementerian Pengangkutan iaitu MOT, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Suruhanjaya Persaingan Malaysia iaitu MYCC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM. Seterusnya ialah Lembaga Tabur Haji iaitu PHAS. Seterusnya ialah Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia iaitu MATA. Seterusnya ialah Persatuan Agensi-Agensi Pelancongan dan Pengembaraan Bumiputera. Akhir sekali ialah iaitu agensi, organisasi dan pertubuhan lain yang difikirkan sesuai oleh MKSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Fafi bin Azmi, nombor kad matrik di HSU 2020-24624 dari kelas TP HSU 4A akan membentangkan pengenalan MAFCOM. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia atau Malaysian Aviation Commission telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, Akta 771. MAFCOM ini adalah sebagai sebuah badan bebas yang bertanggungjawab untuk mengawal selia perkara-perkara ekonomi dan komersial yang berkaitan dengan industri penerbangan awam di Malaysia. Matlamat MAFCOM adalah untuk menjadikan industri penerbangan awam di Malaysia dapat berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan bersifat daya tahan. Sebelum penubuhan MAFCOM, aspek ekonomi dikendalikan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Jabatan Penerbangan Awam DCA. Melalui Akta 771, Suruhanjaya diberikan kuasa untuk membuat keputusan secara bebas dan berfungsi sebagai penasihat bebas kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia berhubung perihal ekonomi yang berkaitan dengan industri penerbangan awam. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya untuk menerangkan peranan utama MAFCOM dalam MKSU bagi mengawal selia penipuan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya, nama saya Muhammad Amir Husradi Ismail
Saya daripada kelas DPHU 4A. Nombor matriks DHU 2020255576. Di sini saya akan menerangkan peranan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia yakni MAVCOM dalam mengawal selia penipuan umrah. Jadi, antara peranan MAVCOM ialah bertanggungjawab untuk mengawal selia perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan komersial bagi industri penerbangan. Tanggungjawab ini merangkumi pemberian lesen perkhidmatan udara ASL bagi perkhidmatan penerbangan komersial secara berjadual dan permit perkhidmatan udara AST bagi perkhidmatan penerbangan secara tidak berjadual seperti penerbangan kata. Suruhanjaya ini juga memberi lesen pengendali aerodrom kepada pengendali lapangan terbang dan lesen pengendalian perkhidmatan darat kepada sesiapa yang berhasrat untuk melaksanakan perkhidmatan pengendalian darat di Malaysia. Seterusnya, tanggungjawab MAVCOM juga turut meliputi pentadbiran dan penentuan penguntukan hak trafik udara di kalangan syarikat penerbangan Malaysia berdasarkan kapasiti yang tersedia bagi setiap laluan serta menguruskan permohonan pendaratan. Seterusnya, MAVCOM juga diberi kuasa untuk mentadbir dan mengurus laluan obligasi perkhidmatan awam di Malaysia. Contoh utama bagi laluan ini ialah perkhidmatan udara luar bandar yang menyediakan perhubungan secara pengangkutan udara bagi kawasan pedalaman yang kurang berpenghuni serta kawasan yang tidak dapat dihubungkan melalui mod pengangkutan yang lain. Kesemua tanggungjawab atau peranan yang telah diterangkan tadi sebenarnya tertera di dalam matlamat dan fungsi utama Suruhanjaya sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 17 Akta 771 tersebut. Yang pertama, mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam. Yang kedua pula, memperuntukkan suatu mekanisme bagi perlindungan pengguna, yakni memperuntukkan suatu mekanisme bagi penyelesaian pertikaian antara penyedia perkhidmatan penerbangan. Yang ketiga pula, mentadbir dan menguruskan hak trafik udara. Dan yang terakhir, menasihati kerajaan mentadbir dan menguruskan laluan-laluan di bawah obligasi perkhidmatan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azli Imran Fadili bin Taudin daripada kelas DPHU 4A. Nombor matrik DSU 2020255561. Baiklah, seterusnya kita akan sambung berkenaan SSM. SSM atau lebih dikenali sebagai Syarikat Suruhanjaya Malaysia ditubuhkan pada awal tahun 2000 iaitu mula beroperasi pada tanggal 16 April 2002. SSM merupakan badan berkanun yang terbentuk hasil daripada pergabungan Pejabat Pendaftar Syarikat ROC dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan ROP yang mengawal sedia syarikat dan perniagaan. Peranan utama SSM adalah sebagai sebuah agensi perbadanan syarikat dan pendaftaran perniagaan di samping membekalkan maklumat syarikat dan perniagaan kepada orang awam. Selain itu, sebagai peneraja utama ke arah peningkatan tahap tadbir urus korporat, SSM melaksanakan fungsi mengawal selia pematuhan perundangan korporat dan pendaftaran perniagaan melalui aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan yang komprehensif bagi memastikan perkembangan positif sektor korporat dan perniagaan untuk negara. SSM bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang seperti berikut, iaitu Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001, Akta Syarikat 2016, Akta Pendaftaran Perniagaan 1996, Akta Penguasaan Liability Terlihat 2012, Akta Syarikat Amanah 1949 dan yang terakhir Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971. Baiklah, itu saja sekian pada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Siti Sofia binti Karfaisi daripada kelas DPHU 4A, nombor matriks DSU 2020255436. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang Bumiputera Malaysia. Bumiputera Malaysia adalah singkatan bagi Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia. Keahlian bagi persatuan ini adalah 100% dimiliki oleh Bumiputera. Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia ini telah pun ditubuhkan pada tahun 1981. Keahlian yang sebelum ini hanya terdiri daripada 40 syarikat pengusaha pelancongan
kini telah berkembang pesat dan mempunyai keahlian hampir 600 syarikat pengusaha pelancongan Bumi Putra. Terdapat 4 jenis kategori keahlian bagi peserta ini. Yang pertama, ahli biasa. Ahli biasa adalah terdiri daripada agensi-agensi pengembaraan atau operator pelancongan yang mendaftar dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum Bumi Putra. Kedua, ahli bersekutu. Ahli bersekutu adalah terbuka kepada mana-mana badan perniagaan yang bukan agensi pengembaraan atau operator pelancongan dan perniagaan tersebut berhubung kait atau tergolong dalam industri pelancongan dan keseluruhan ekuiti dimiliki oleh 100% oleh kaum Bumi Putra. Seterusnya, ahli gabungan. Ahli gabungan adalah terbuka kepada persatuan-persatuan Bumi Putra yang bergabung dengan industri pengembaraan dan pelancongan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Dan akhir sekali, ahli cawangan. Keahlian cawangan terbuka kepada cawangan-cawangan ahli biasa dan cawangan tersebut juga telah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan mestilah dimiliki oleh 100% oleh kaum Bumi Putra. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Firdaus bin Azman. Nombor matrik DHU 202025544 dari kelas DPHU 4A. Sekarang saya akan menerangkan tentang peranan-peranan Bumi Putra. Peranannya yang pertama ialah menyatukan semua golongan Bumi Putra yang giat di bidang pelancongan dan pengembaraan di seluruh Malaysia. Peranan yang kedua ialah memupuk mutu pengetahuan teknik yang tinggi serta minta yang mendalam dan disiplin di kalangan ahli-ahlinya bagi mencapai kemajuan serta kejayaan dalam bidang pelancongan dan pengembaraan. Yang ketiga ialah menjaga, membantu dan melindungi ahli-ahli Bumi Putra Malaysia di dalam konteks pelaksanaan dasar ekonomi negara dalam menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggungjawab di kalangan ahli-ahlinya. Yang kelima, berhubung, bekerjasama dan bergabung jika perlu dengan mana-mana dewan perniagaan atau badan yang sah di Malaysia. Dan yang terakhir pula ialah melantik wakil-wakil pada bila-bila masa yang diperlukan untuk berunding dengan jabatan-jabatan kerajaan pusat dan negeri serta badan-badan berkanun bagi memajukan kepentingan semua ahli Bumi Putra Malaysia. Sebagai seluruhannya, dapat kami simpulkan bahawa sememangnya umat Islam seluruh dunia menginginkan untuk beribadah di tanah suci Mekah. Oleh itu, banyak agensi pelancongan yang ingin menarik perhatian kepada para pelancong bagi menawarkan pakej atau perkhidmatan kepada mereka. Oleh itu, MKSU merupakan inisiatif kerajaan yang memberi fokus utama terhadap kawalan kes penipuan pakej umrah dengan memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat, memperkenalkan lesen khas atau sub-lesen bagi syarikat pelancongan yang ingin menawarkan pakej haji dan umrah. Namun begitu, terdapat segelintir pihak yang kurang prihatin akan keperitan umat Islam yang mencari duit atau harta untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah kerana mereka mudah ditindas dan ditipu. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa penubuhan MKSU ini iaitu Majlis Kawal Salih Umrah ini menjadi satu dindinglah penghalang bagi daripada ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dari terus menjadi wabah dalam dunia industri umrah dan ziarah. Kami berharap dan menyeru agar semua rakyat Malaysia terus mendukung kerajaan dan MKSU iaitu Majlis Kawal Salih Umrah dalam memberteraskan penipuan dalam industri pelancongan. Akhir sekali ialah pihak kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah bagi menyampaikan maklumat berkaitan dengan umrah agar masyarakat ni sedar akan penipuan yang dilakukan oleh setengah individu yang tidak bertanggungjawab. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.